Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita ke udara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Banyak isu yang berlegar di ruangan media sosial kita. Namun malam ini tuan-tuan yang paling hangat ialah kabar angin. Kabar angin tuan-tuan. Kabar angin yang mengatakan, belum ni kita dengar apa yang keluar daripada mulut sahabat-sahabat daripada PAS, sahabat-sahabat daripada Bersatu yang mengatakan bahawa selepas pilihan raya ini, kita tengok Haji Hadi mengatakan, begitu juga dengan Sanusi mengatakan bahawa selepas hari raya ini akan berlakunya perubahan drastik di mana kerajaan akan beralih arah kononnya tuan-tuan. Ini apa maklumat yang kita dapat sebelum ini. Hari ini saudara yang bertiup kencang ialah kabar angin yang mengatakan ada 15 orang ahli parlimen. 15 orang ahli parlimen ni. Tuduhan yang dilemparkan ialah 15 orang ahli parlimen ini ialah ahli parlimen daripada Barisan Nasional, tuan-tuan. Mereka mengatakan bahawa mereka akan melepaskan jawatan sebagai ahli parlimen untuk memberi laluan kepada pilihan raya kecil serentak dengan pilihan raya negeri di 6 buah negeri yang dijangka pembubarannya akan berlaku sekitar penghujung bulan 6. Mungkin pilihan raya sama ada penghujung bulan 7 atau awal bulan 8, tuan-tuan. Sejauh mana benda ni betul? Saudara, ada beberapa persoalan yang perlu tuan-tuan faham. Pertama sekali, sekiranya 15 orang ahli parlimen ini dia marah macam mana pun, dia tak puas hati macam mana pun, sebab dengar kabar, kononnya mereka ni tak puas hati dengan Perdana Menteri. Mungkinlah kerana tak dapat ni, kita tak tahulah sama ada apa yang diperkatakan ini benar ataupun tidak. Tetapi kalau ikut logik akalnya saudara, disebabkan merekanya semua telah pun menandatangani aku janji, tuan-tuan, maka sekiranya mereka melepaskan jawatan sebagai ahli parlimen ataupun mereka melompat parti menyertai Bersatu, saudara, secara automatik tuan-tuan, kerusi mereka itu perlu diadakan pilihan raya kecil. Namun saudara, kesemua 15 orang ini tidak akan boleh bertanding dalam pilihan raya kecil tersebut. Jadi saya sendiri secara peribadi saya tak nampak bahawa kabar angin ini betul. Kenapa saya kata saya tak nampak? Kerana kabar angin ini betul, kerana sudah pastilah tuan-tuan, sudah pastilah hari ini 15 orang yang diperkatakan kononnya, ini bukan cerita betul, nak melepaskan jawatan ataupun nak membenarkan laluan diberikan sebagai untuk diadakan pilihan raya kecil. Mereka ni akan kekal satu penggal sebagai ahli parlimen sehingga Datuk Seri Anwar Ibrahim membubarkan parlimen untuk pilihan raya umum yang ke-16. Jadi apa gunanya mereka nak mengusungkan meletak jawatan ataupun berpindah parti yang akhirnya menyebabkan kursi mereka hilang, dan kena tahu mereka tak boleh bertanding sekiranya berlaku pilihan raya kecil. Kecuali kecuali kalau mereka ditawarkan habuan yang luar biasa. Tuan-tuan pun tahu, hari ini Tan Sri Muhyiddin Yassin mengelupo, itu kita dah tahu. Haji Hadi mengelupo, kita pun dah tahu. Tetapi orang yang duit banyak, yang memang tak nak masuk mahkamah, tak nak masuk penjara, siapa dia tuan-tuan? Hari ini yang turut mengelupo saudara ialah Tun Dr. Mahathir dan Tun Daim Zainuddin. Tun-tun ni saudara yang paling mengelupo di kalangan
semua bakal-bakal kluster mahkamah ni, mereka ni lah yang paling panik tak tentu pasal. Jadi tuan-tuan, walaupun pada hakikat dan realitinya, seorang ahli parlimen yang belum hilang akal, dia tidak akan mengambil sesuatu tindakan yang menyebabkan dia hilang kursi tu untuk tempoh 5 tahun. Tetapi tak mustahil tuan-tuan. Ini kita fikir di luar kotak. Sekiranya ganjaran yang diberikan untuk seseorang itu berpindah parti ataupun melepaskan, mengosongkan jawatan ahli parlimennya. Kalaulah ganjaran itu luar biasa banyaknya tuan-tuan, tak mustahil benda ini boleh berlaku. Siapa pun saudara, bila ditawarkan dengan duit ini, sebahagian besar daripada mereka mungkin akan goyang. Jadi saudara, mereka juga perlu ingat, sekiranya mereka mengambil langkah ini tuan-tuan, membiarkan kerajaan persekutuan sekali lagi berada dalam keadaan terumbang-ambing, tidak stabil, yang akhirnya akan merugikan rakyat tuan-tuan. Saya yakin tuan-tuan, ianya mestilah atas sogokan pihak tertentu. Dan saya yakin bila ini berlaku, laju je SPRM akan datang untuk menyelamatkan keadaan. Mungkinlah tak ada transaction masuk dalam akaun macam mana, seperti mana yang Bersatu buat sebelum ni. Diorang ni belajar melalui kesilapan yang lepas, betul tak? Mungkin transaction diberikan dalam bentuk wang tunai. Namun tak apa, kita tengok siapa lebih cekap tuan-tuan. Saya yakin pihak berkuasa pun memantau mereka ni, SPRM pun memantau mereka-mereka ni, termasuklah ahli-ahli parlimen kita, tak kira lah daripada parti mana. Saya tak sebut parti mana tuan-tuan. Saya yakin saudara, saya yakin bahawa ini kali kalau ada orang lagi yang sanggup menerima habuan untuk menukar parti, SPRM akan masuk siasat dengan setulus-tulusnya, insya-Allah. Jadi itu mukadimah kita pada malam ni. Saya yakin ramai nak bertanya soalan. Tuan-tuan boleh ajukan soalan di ruangan komen Facebook page saya, Luqman Nur Adam Official. Dan kita akan mulakan sesi soal jawab kita pada malam ni. Silakan. Okay, Tok. Tadi Datuk sebut pada mukadimah malam ni, 15 ahli parlimen BN Datuk akan meletakkan jawatan untuk mengadakan pilihan raya serentak. Tapi based on pegangan ahli parlimen yang BN ada sekarang ni, hanya 6 saja yang terlibat dalam pilihan raya negeri. So tidakkah yang lain-lain tu, ahli parlimen, kebanyakan ahli parlimen Barisan Nasional daripada Perak yang dah buat PRN, Pahang dah buat PRN dan Johor dah buat PRN. So kalau kata 15 yang terlibat dalam PRN negeri, terlibat PRN, yang ada ahli parlimen sekarang ni hanya 6 saja tu. Saya akan menyusahkan atau membuat dia macam gini. Kita kena faham bahawa nak buat pilihan raya kecil ni tak ada kaitan dengan 6 ni. Sekiranya mereka lompat parti, Susah Agung kalau katalah ahli parlimen daripada BN lompat parti, masuk Bersatu, Susah Agung daripada Barisan Nasional akan menghantar notis kepada Speaker Dewan Rakyat, Datuk Seri Johari Abdul, memaklumkan bahawa kursi mereka dikosongkan. Jadi ianya secara automatik akan ada pilihan raya negeri dalam tempoh 60 hari daripada pilihan kecil negeri tu. Pilihan raya kecil. Pilihan raya kecil. Dan apa tadi, selepas 60 hari tu. Maknanya dalam tempoh 60 hari, within 60 days. So dia boleh dibuat secara serentak dengan pilihan raya negeri. Ianya juga boleh dibuat secara berasingan. Akhirnya SPR yang akan tentukan. SPR boleh buat 6 pilihan raya negeri ni, kalau berubah serentak pun SPR boleh decide buat 3 dulu, 3 lagi kemudian. Boleh. Kalau misalnya mereka pun mengambil keputusan untuk letak jawatan
Kan? Setelah 6 buah pilihan raya, 6 buah negeri membubarkan Dewan Undangan Negeri dia, SPR juga boleh decide untuk sekalikan serentak semua 6 buah negeri sekali dengan kalau betul lah 15 ni, sekali dengan 15 pilihan raya kecil, boleh. SPR boleh buat 3 negeri dulu, kemudian pilihan raya kecil, boleh. Kan? Tak ada masalah. Dalam tempoh 60 hari itu, kesemua 6 pilihan raya negeri kalau bubar serentak, dan kesemua 15 parlimen itu kalau berlaku kekosongan perlu dibuat dalam tempoh 60 hari. So, ianya up to SPR. Okey? Okey tu. Ya. So kalau based on calculation Datuk, 15 parlimen dikosongkan atas dasar usaha untuk merampas kerajaan. Bagi saya ia masih tidak mencukupi. Kalau masih 15, sebab sekarang ni kita ada 82 campur Bahasa Malaysia 30. Kalau kerjasama dengan JRS, adakah JRS akan terlibat? Soalan saya. Kita tak pasti tentang JRS, kita juga tidak pasti tentang GPS, kita tak pasti dengan kawan-kawan parti komponen yang lain. Namun sekiranya mereka sanggup, sebab saya tidak fikir ada sampai 15 orang ahli parlimen yang hilang akal mahu mengosongkan kursi dia. Kan? Saya tak fikir ada sampai 15 orang ahli parlimen yang hilang akal sanggup mengosongkan kursi dia tanpa sebarang habuan. Ini saya punya bacaan. Jadi kalau misalnya ada orang yang sanggup, pasti ganjaran dia sangat lumayan. Pasti ganjaran dia sangat lumayan. Apa tadi soalan ni? Maknanya sekarang ni perbezaan Pakatan Harapan dan Pakatan Nasional. Tertolak 2 tu is 8 pasti ganjaran dia sangat lumayan. Dan yang kedua, pasti kalau 15 orang itu beralih arah, maknanya bertanding balik daripada, contohnya kalau dia ahli parlimen BN dulu, bertanding balik, kursi itu boleh dimenangi oleh Perikatan Nasional. Pasti mengikut calculation mereka hanya perlu 15 untuk cukupkan 112 contohnya. Tapi biasanya dia akan calculate supaya boleh dapat lebih. Sebab takkan semua 15 boleh menang. Kan? Takkan dia orang sanggup spend beratus juta, at the end of the day dia still tak boleh bentuk kerajaan. Maka sia-sialah. Jadi atas faktor itu ada kemungkinan sudah ada perundingan dengan pihak-pihak tertentu. Siapa pihak itu kita tak pasti. Tetapi kita pun bukan bodoh untuk tidak memahami situasi tersebut. Kalau mereka boleh sanggup yakinkan 15 orang itu, boleh sanggup sogut 15 orang untuk melepaskan jawatan, membuat satu keputusan yang sangat besar. 15 orang ni mungkin selepas ini akan dicop sebagai pengkhianat, sebagai orang yang disogok. Kalau mereka boleh sanggup buat keputusan besar ni, mestilah untuk menukar kerajaan. Dan kenapa hanya 15? Maknanya ada juga kemungkinan. Kita tak boleh nak syak kawan-kawan kita ni. Kita kena husnuzon, bersangka baik. Tetapi kita kena bersiap sedia terhadap sebarang kemungkinan. Kerana kita tahu musuh kita hari ini very desperate. Tun Dr. Mahathir, Tun Daim, Haji Hadi, Muhyiddin Yassin, Hamzah Zainuddin, they are all very desperate. Macam-macam mereka sanggup buat. Tapi kita tak boleh terlalu selesa. Kita kena sentiasa berhati-hati. Okey?